Ya, Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Hari ini hari Isnin, hari bercuti 7 Jun 2001. Jam sekarang menunjukkan 10:01 minit. So bersyukur kita kepada Allah SWT dengan rahmat dan karunia dapat kita bersama-sama hari ini untuk melihat pelancaran MZJ TAP 2001. Dikhabarkan ada dua versi, ada versi Windows dan juga versi Mac. Untuk anda yang nampaknya dah ada 28 orang bersiaran sekarang ni, 28 orang yang bersiaran. So sebelum saya panggil speaker kita, Dr. Zuli dan juga Dr. Zuki. Dr. Zuli daripada Melaka, Dr. Zuki daripada Unimed Perlis, Bumi Harum Manis. So boleh saya tahu audien kita mungkin boleh komen sikit audio saya okey ke tak okey? Dan anda daripada mana? Mungkin boleh komen. Saya Nur Diana daripada Melaka. CR Indra Subramanian. Cik Puan Liza Has. Mungkin boleh komen sikit daripada mana? Sebelum kita panggil speaker kita, Dr. Zuli dan Dr. Zuki. Mungkin tuan-tuan boleh komen dulu. Sambil-sambil kita like, share dan komen. Tu dia Nurul Zahratul daripada UiTM Melaka. Audio okey. Ya, saya daripada Rembau. Itu dia. Ya, Zuriati daripada Kelantan. Ya, daripada Pamoga. Oh, ada daripada Pahang. Itu dia. Syed Izzat daripada Sungai Petani. Alhamdulillah. Oh, ada daripada Sabah. Jauh. Penang Mai, anak mami pun ada. Okey, sebelum tu saya panggil dulu kita punya speaker kita, Dr. Zuli dan juga Dr. Juki. Okey, doktor sihat alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Sihat. Okey, mungkin kita test dulu audio, mungkin audio boleh komen sikit. Audio Dr. Zuli macam mana, okey ke tak okey? Testing 1 2 3. Okey. Test 1 2 3. Itu dia nampaknya clear. Dr. Zuki clear nampaknya, alhamdulillah. Okey, baiklah kita mulakan dengan Dr. Zuli dulu. Mungkin ada orang yang baru tentang MZJ method ni, Muhammad Zuli method, kabarnya sudah dipatenkan. Bagus Ada dah patent, orang lain dah tak boleh tidur lah. Okey, Dr. Zuli mungkin boleh bagikan sedikit penerangan sambil-sambil mungkin kita syawal pun masih ada lagi. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Encik Bisha atas jemputan, atas kesudian memberi peluang kepada kami Dr. Zuki untuk menerangkan apa itu formatting tab. Terima kasih kepada semua kawan-kawan yang dah join. Alhamdulillah. Boleh kita berkongsi pada hari ini ilmu sedikit berkenaan dengan formatting. Zahid, terima kasih Zahid. Okay. Alright, terima kasih Cikgu Nordin daripada KK. Jauh line clear Cikgu Okay, Alhamdulillah. Daripada Penang pun ada juga Puan Jamila. Okay, now kami sebenarnya dah memikirkan lama ketika kami memberi bengkel penggunaan Microsoft Word Asalnya bukannya saya nak ajar formatting. Asalnya saya nak ajar guna template. Itu sebenarnya idea asal. I never came across formatting Word at that time. Sebab saya rasa formatting ni satu benda yang berat untuk orang terima. Bukannya mudah nak format dokumen. Orang-orang yang biasa ni susah nak buat sebenarnya. Saya ajar gunakan Microsoft Word, apa yang saya dapat masa saya belajar dululah di University of Bristol. Alright, masa saya bagi workshop ni, saya tengok ada banyak pilihan-pilihan button-button tertentu yang bersepak-sepak. Okay, kalau boleh saya share sikit saya punya screen. Share screen saya punya screen. Alright, saya share saya punya screen. Okay. Saya tunjukkan Microsoft Word. Amat rindu suara Dr. Zuli ni.
Ya, ya. Alhamdulillah. Tak dapat jumpa game bengkel, kita boleh buat juga. Okay, saya okay. Now saya dah share saya punya screen. Alright. Now, kalau sebelum ni saya nak terangkan bila saya ajar Microsoft Word, saya cakap sekarang pergi buka navigation pane. So, you pergi pada view, you pergi tick navigation pane. Betul lah baru ada navigation pane. Betul tak? Ini adalah benda yang mesti ada dalam pengurusan dokumen yang besar. Alright. So ada juga yang lepas tu saya cakap okey sekarang pergi kepada home, buka style pane lepas tu buka style pane kat sini so maknanya proses tu agak panjang sebab mula-mula kena pergi kepada apa tadi view kan, view, lepas tu kena pergi pada home untuk dapatkan dua benda ni. Okey. Alright. Now, ada banyak lagi lah. Contohnya kalau nak buat caption, pergi references, klik kat references kat sini, alright. Klik kat references, lepas tu bila dah pergi kat references, pergi pada insert caption. Betul tak So ini satu proses yang agak panjang sebab dia ada tick sana, tick sini kan. So, apa yang saya dapati adalah rupa-rupanya saya boleh rupanya kumpulkan button-button, bukan saya saja, you all pun boleh buat nanti saya tunjukkan video macam cara nak buat dia. Boleh buat satu tab khas kat sini dan tab ini mengumpulkan semua button-button yang khusus untuk buat formatting berdasarkan Microsoft Word template. Itu dia punya misi utama dia. Okey. Sebab selama ni bila saya tunjuk okey ada pelajar yang agak lambat sikit untuk catch up Kalau saya kata pergi pada home, klik kat sini, pergi kepada view, klik dekat sini kan. Lepas tu nak buat layout nak buat rotation portrait, landscape, portrait kan terpaksa pergi dekat sini, buat ni dulu, lepas tu dah siap buat ni, klik orientation, okey. Nanti saya tunjukkan demo lah. So cara amnya yang ringkasnya adalah bila kita buat formatting gunakan Microsoft Word, kita ada banyak button-button tertentu yang bersepah-sepah yang bersepah-sepah. Contohnya kat sini clear paragraph marks, kat sini clear all formatting. Okey. Now sekarang saya nak tanya dekat Facebook, dah dapat tak file email saya exported DUI, exported UI, dah dapat tak? Burn work. Mungkin boleh komen sikit kalau ada yang mana dah terima email daripada Tu Zuli, boleh saya dah terima email. Okey, kalau tak terima saya minta maaf sebab saya tadi tak sempat, dah terkalut-kalut. Siapa-siapa yang baru register dekat link tu lebih kurang dalam pukul berapa tadi? Pukul 9.30 gitu. Saya tak sempat lagi blast email. Okey, saya akan blast kemudian Saya baru blast tadi sekitar 122 orang. Ramai dah dapat tu, Aiman dah dapat. Ya. Ramai dah. Okey, dapat. Okey. Kalau tapi tak boleh buka. Okey, dia kena download nanti saya tunjukkan macam mana cara nak gunakan dia. Okey. Tapi tak apa. Video pada hari ni nanti kita akan letak di Facebook page ni. You boleh tonton juga macam mana cara nak dapatkan daripada file yang saya beri tu, nak dapatkan formatting basic ni. Okey. Alright. Now, tak perlu Puan Jamilah, tak perlu. Saya cuba baca mesej sebab saya tak boleh tengok daripada sini, saya tengok daripada handphone. Kalau saya tengok bawah ni, mana saya tengok handphone Tak apa, saya boleh baca. Kena buka dalam text pad ke? Tak perlu. File itu tak perlu. Nanti saya tunjukkan cara dia. Okey, sekejap. Okey. Alright. Okey. Ramai dah tak sabar saja. Okey. Sekarang macam ni Saya pasti kalau you lihat you punya komputer sekarang memang tak ada benda ni. Okey, memang tak ada benda ni. Formatting basic ni memang tak ada. Saya yang buat benda ni supaya you boleh gunakan Contohnya dalam ni nanti bila you klik, dia ada isi tertentu kat sini. Isi tertentu. Okey, now siapa-siapa yang dah ada benda ni, dah ada apa-apa benda you buat, you boleh hubungi saya dulu sebelum you gunakan tab saya tu.
Okey, jangan terus ambil file itu buat, sebab nanti kalau you dah tahu, contohnya you dah ada setting-setting tertentu, nanti bila you gunakan formatting tag, nanti setting-setting yang lain pun akan lari. Tapi biasanya orang tu dia dah tahulah sebenarnya ilmu tu apa. Okey, saya tak risau yang tu. Okey, sekarang ni kalau tak ada formatting basic ni, file yang saya baru bagi link kat dalam email, itulah file yang kita nak dia digunakan supaya dapat formatting tab ni. Ya. Yeah? Alright. So now mula-mula saya pergi offkan dulu, saya bagi clean ya. Saya bagi clean saya punya ni. Okey, saya pergi file, saya pergi option. Okey, saya pergi option. Saya pergi kepada customize ribbon. Okey, saya pergi reset. Okey, saya kata reset all customization. Okey. Yang ni dia akan remove semua yang kat sini berdasarkan kepada default dalam Microsoft Word. Alright. Saya nak bagi ingatan sikit, saya install EndNote kat sini. That is why you nampak EndNote kat sini. Jangan risau ya. Alright, siapa-siapa yang ada Mendeley, saya rasa you pergi kepada references, you akan ada Mendeley punya tools Mendeley punya group untuk insert references. Okey, ni Mendeley. Saya pun ada Mendeley, saya ada EndNote. Mendeley di sini, EndNote di sini. Alright. Now, caranya adalah bila dah download saya punya file tadi, katakan you download dekat mana, okey, kalau boleh lah simpan dia di tempat yang selamat. Maksudnya buat satu folder di desktop, ambil file tadi. Alright. Now, sekarang saya tunjukkan saya dah ada di desktop saya. Sekejap saya cuba buka. Sekejap lagi saya buat screen. Right. Okey. Sekejap sekejap. Sekejap, saya tengah nak ambil file yang saya letak kat di Dropbox tadi. Untuk makluman Dr. Zuli menggunakan dua skrin. Sebab tengoklah mata dia tu ada kiri dan kanan. Okey. Alright. Okey. Kalau dah download, letak di desktop. Okey, saya bagi contoh dekat sini. Okey. Kalau dah download nanti buat satu file di desktop. Buat satu folder di desktop, tak kisahlah apa-apa nama, letaklah file itu kat sini So nama file itu adalah okey, saya besarkan sikit, boleh? Okey, nama file itu adalah mzj-basic.exported UI. Ya. So kat sini dia punya tab adalah exported UI. Okey, file ini tak perlu dibuka, tak perlu apa. Kita nak pakai file ini dalam Microsoft Word ya. So apa yang kita boleh cadangkan sekarang adalah daripada file ini, okay, nanti saya nak gunakan yang ni. Okey, ready. Alright. So saya pergi pada file Microsoft Word. Okey. File kat sini, saya pergi pada option. Okey, lihat dekat sini tadi saya dah clean, dia tak ada apa-apa dekat atas. Maknanya tak ada formatting basic. Tadi ada, saya dah remove. Sekarang macam mana nak dapatkan balik? Okey. Pergi kepada customize ribbon. Alright. Pergi di bawah ni import export. Saya besarkan sikit import export ni macam nak buat trading pula Cik Misha. nanti marah nanti. Nak jual saham pula Bitcoin. Okey, import export. Kenapa saya sebut kat sini biar you ingat saya buat joke tu. Okey, customize ribbon. Okey. Sebab kita nak buat customization atas ribbon-ribbon kat sini ni. Alright. Pergi kepada import export, klik ya. Alright. Bila dah klik, alright. Dia tanya nak import ke nak export. Okey. So sekarang ni oleh kerana you tak tahu nak buat lagi, saya ajar import dulu. Lepas dah tahu import, nanti insyaAllah saya akan buat video lagi macam mana cara nak export. Ya, kalau you dah tahu buat sendiri. Okay. Import customization. Kita nak import file yang tadi, yang mzj basic tab tadi tu yang saya tunjukkan. Okay. Kalau import tu barang nak masuk ke dalam komputer ataupun dalam luar negara, masuk ke dalam negara kita. Yang kita nak import sebenarnya file ini tadi. Nampak Okay. Saya pindahkan screen. Alright. Okay. Now import. Tadi import. Okay. Pergilah cari file tadi. Saya letak dia di desktop.
Saya letak di tab 21. Itulah file dia. Tadi sebab tadi ada yang tanya nak buat apa file yang saya bagi tu kan. Okey. 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 Alright. Okey, Dr. Zuki cuba tengok chatting dalam Cik Bisha chatting dalam apa tu, dalam FB page. Ada orang tanya. Okey. Okey, klik kat sini. Okey, lepas tu klik open. Okey, ready Bila Ada you yang belum dapat lagi, tak apa, nanti kita akan emailkan. Jangan bimbang. Okey, sebab ada yang tanya tu dekat dalam chatting FB apa? FB page tu. Dia kata jadi ke pagi ni? Saya rasa dia tak tengok apa tu, dia tak tengok FB tu. Mungkin boleh reply kat dalam tu. Okey. Now klik dekat sini. Okey, lihat bila saya klik open, nanti dia akan tukar yang ni, dia akan masuk formatting basic Okey, saya klik open. Alright. Dia akan replace maknanya kalau you ada setting-setting yang lain dia akan buang. Lepas tu klik OK. Yes Yes. Alright, klik OK. Alright. Nampak tak perubahan dia? Sekarang dah masuk. Okey. Itu cara memasukkan dia. Boleh faham tak? Kalau boleh saya nak dapat respon. You all faham tak apa benda proses dia tadi? Yang ni kena settle dulu. Kalau yang ni settle, yang ni lebih-lebih nanti kita boleh bincang. Okay. Yang pastikan anda import dulu. Bawa masuk barang dulu baru boleh pakai. Okay. Now, bila dah ada formatting basic ni, okay. Now, sebelum ni saya perkenalkan dalam saya punya workshop penggunaan developer tab, okay. Pada waktu ini dah tak perlukan developer tab sebab item-item yang perlu semua dah ada di sini, okay. Alright, mari saya tunjukkan beberapa contoh penggunaan formatting tab basic ni. Okay. Doktor ada yang minta ulang sekali lagi, saya kena ulang sekali lagi ya. Yang mana installation ni? Nak import tadi tu. Okay. Now, okay, sama juga bila dah ada nak remove dia. Okay. Katakan you dah ada, lepas ni mungkin saya akan bagi yang advanced version advanced version. Yang advanced version kalau you nak gunakan dia sebaiknya you remove dulu yang lama. Okay. Macam mana cara nak remove Saya ulang balik Okay, perlahan pergi pada file. Saya rasa ada yang tengah follow ni Cik Bisha dia dekat dia punya screen file. Okey, pergi dekat option. Option. Pergi dekat customize ribbon. Okey. Dan dekat sini klik reset. Reset all customization. Dia akan buang seperti mana default Microsoft Word ketika kita mula-mula install dia. Boleh. Okey, ada yang dah berjaya tu, Saizat dah berjaya. Okey, berjaya import. Maknanya berjaya add lah. Okey, good. Okey. Alright. Okey, now dia dah tak ada kan? Dia dah tak ada. Okey, sekarang saya nak bagi dia ada balik. Nak gunakan balik file tadi Maknanya you mesti tahu file tadi duduk dekat mana. Jangan letak dia jangan gunakan dia dalam still di bawah download punya folder. Nanti kita nak gunakan lagi, kita nak remove, kita tak tahu dekat mana. Okey. Reset Aiman, terima kasih Aiman. Okey. Now okey, saya ulang balik File option option pergi kepada customize ribbon. Alright, pergi kepada import export macam nak jual minyak ni kan okey. Nak beli vaksin okey. Alright, okay. Now kita kena ingatlah kita letak file exported UI tadi dekat mana pergi kat desktop. Okay, saya dah simpan dia di sini. Lepas saya download. Okay, alright. Lepas tu klik open. Okay. Doktor ada yang tanya, Office 365 boleh pakai ke? Alhamdulillah, yang saya buat yang basic ni. Okey, kenapa saya perkenalkan yang basic? Yang basic ni insya-Allah semua version boleh guna termasuk 2010. Okey, yang lama pun boleh. Yang lama pun boleh. 2010 saja, 2007 saya tak yakin 2010 boleh. Tapi yang advance tu saya rasa 2019 dengan 365 saja yang stabil lah setakat ni yang saya lihat lah. Okey, so sekarang saya klik yes. Alright, now saya klik OK.
Now, apa yang you dapati sepatutnya ada formatting basic ni. Boleh? Alright. So sekarang macam mana cara nak gunakan dia? Okay. Now, mula-mula saya cadangkan kita save lah dulu file ini ya. So, okay, sekarang saya save dulu file. Saya save file ini, save as sebagai, saya hantar dia di desktop. Saya letak dia di tempat yang sama tadi dengan folder tab saya. Ni tak ada apa-apa masalah kat sini ya. Okey, saya namakan dia sample. Sample 1 DOCX. Alright. Saya dah save. Okey. Now, apa yang perlu kita buat sekarang ni? Okey. Formatting basic ni sebenarnya adalah idenya datang daripada apa yang saya dah buat selama ni, iaitu kena ada template ya. Kena ada template. Okay. So sekarang saya cadangkan you ambil mana-mana template DOTX, letak dalam folder yang sama. Okay. Saya buat untuk saya, you boleh buat untuk you juga, tak ada masalah. Saya buat untuk saya, you buat untuk you ya. Okay, saya ambil template UITM, copy. Saya letakkan di bawah tab tadi. Okay. Okay. Sengaja saya buat kat sini supaya saya nak tunjukkan bahawa tab itu, sekarang ni tab itu sebaik-baiknya lah ya, tab itu ada di dalam folder yang sama dengan DOCX dengan template ya. Boleh nampak semua? Okay, nampak. Sorry. Ada yang tanya Dato' Seri, mana dah dapat template ni? 2-3 universiti, ada 3 orang kawan saya tanya. Oh, template university. Nanti kita letak di Facebook page beberapa universiti. Tapi sebenarnya macam ni. Ada universiti yang dah sah dia punya template, dah di-upload. Kebanyakannya semuanya ada di website universiti masing-masing. Mana-mana yang dah ada. Okey, contohnya UKM dah ada di website UKM, UITM dah ada di UITM website, UMP dah ada, Uniten dah ada, kebanyakannya dah ada. Tapi kalau universiti anda tidak ada lagi, hubungi saya. Banyak saya pun dah buat juga, tapi yang tu tak rasmi lah. Benda yang tak rasmi ada banyak quote unquote lah, you know. Okey. Okey, dah berjaya. Oh, saya boleh tengok. Okey, boleh ulang lagi Nur Azam. Okey. Alright. Ayin Abdul Rahman ni boleh isi borang nak dapatkan basic tab tu ya. Okey. Siapa-siapa yang hantar email kat sini, saya tak boleh reply email dekat dalam Facebook Facebook page ni. Kalau boleh you isi pendaftaran boleh tak Isi pendaftaran. Ada borang pendaftaran tu. Nanti kita bagi link lagi sekali, boleh tak? Dr. Suki bagi ke link dalam Facebook page tu. Link untuk daftar. Kalau kena bagi Google Form. Kena bagi Google Form yang kita bagi tu. Baru boleh. Okey. Terima kasih Dr. Nawawi. Dr. Nawawi dah bagi link untuk UITM. Template UITM. Okey. Siapa-siapa yang dah ada link untuk institusi masing-masing boleh letak dekat sini dekat dalam ruang komen supaya orang boleh. Okey, tak apa. Rabiatul Abu Bakar belum. Okey, mungkin you baru register lewat tadi kot lepas 9.30. Saya hanya reply message pada pukul 9.30. Selepas tu saya tak sempat reply. Okey, email. Okey, sabarlah, lepas ni saya bagi, jangan risau. Okey, you tonton je dulu ya. Alright. Now, saya dah letak template dekat sini. Okey, now this is interesting ya. Now, sebelum ni apa yang kita buat adalah bila kita nak attach the template, kita pergi kepada developer tab, betul Okay, kita pergi pada developer tab, kita pergi pada file, okay. Ini yang common pergi pada option, betul. Okay, kita pergi kepada customize ribbon, okay, kita pergi tick developer tab, betul. Okay, lepas tu kita klik okay, barulah ada developer tab kan. Okay, now oleh itu kadang-kadang benda ni pun akan mengganggu pelajar dia rasa lambat. Okey, template you PM kat kami ada nanti you PM saya ya. Template UPM kami dah buat. Okey, terima kasih Aiman. Okey, now kita pergi developer tab, kita akan gunakan button template ini, betul tak, untuk attach the template. Okey,
Now, sekarang bila dah ada formatting basic, basically you dah tak perlu lagi developer tab. Saya dah buat button ini ya. Button ini untuk attach the template. Okay, itu antara yang obvious lah. Okay. Tapi saya nak terangkan dulu yang paling mudah dulu, benda-benda yang asas dalam layout saya punya thesis ya. Saya punya method ni. Okay, now saya tunjukkan laju sikit. Okay, tak apa. Okay, now kalau sebelum ni workshop saya semua sekali, saya perkenalkan Z layout ni, maknanya layout ini saya kata ambil ada item yang kita ambil dalam home tab, ada item yang kita ambil dalam insert tab, ada dalam layout, ada dalam reference, ada dalam view kan So saya dah kumpulkan ni semua sekali, saya letakkan dia dalam satu tab begini Yang ni yang lama, ini yang version full. MZJ formatting tab yang saya panggil dia, tapi yang basic tu saya bagi sebab saya tak nak orang keliru ada macam-macam benda Saya ringkaskan benda yang paling basic sekali adalah seperti mana yang you lihat kat sini. Okay, now kalau you lihat selama ni yang mula-mula sekali kalau file kita nak buat apa-apa di word option, kita pergi file, kita pergi option kat sini, betul? Okay, baru keluar pop-up ni. Kita nak buat setting apa-apa dekat sini kan. Okay. Now, apa yang saya cadangkan adalah saya dah buat, bila you dah add formatting basic ni, word option tu dah ada di sini. Dah tak perlu pergi file, klik dia. Dah tak perlu kat sini, dah tak perlu klik yang ni. Terus klik yang ni. Terus keluar yang ni. Okay. So, dia punya cirian dia lah. Cirian dia kalau you dapati, you dah settle, you dah ada ke belum, you mesti nampak ada lambang kunci dekat sini. Mesti ada lambang kunci. Dulu ada Cik Bisha, dulu ada satu lagu Ramlah Ram. Ingat tak ada kunci-kunci apa je? Kau kunci hatiku apa benda? Pandai. Okey, itu sebab saya letak ada lambang kunci okey. Lambang kunci ni juga maksud kita dah kunci dia dengan copyright copyright di MyAPO dan saya dah upload nombor copyright kat situ. Okey. So bila saya kata dah ada copyright tu, maknanya siapa-siapa pun boleh guna dengan citation yang betul. Okey. yang salah tu adalah yang guna tapi tak cite ataupun dia claim dia punya. Okey. So bila pada word option kat sini dah ada, kita dah tahu tadi kita boleh buat macam-macam lah. Okey, kalau you nak edit yang atas ni boleh buat. Okey. Okay, now kalau nak buka style pane, selama ni pergi pada home, betul? Kan nampak tak satu step kat situ, klik button yang ni, betul nampak macam lambat kan? Okay, leceh Okay, sekarang pada formatting basic ni, klik pada button yang ini, AA style, dia terus keluar. Okay, so itu adalah satu kemajuan lah Sebab, okay, kenapa kunci saya bentuk 4 segi? Okay, tak apa. Mungkin dia punya version berbeza Noriza. Mungkin boleh beritahu bakal office version berapa? Mungkin dia version yang lain. Cuba beritahu saya version berapa. Basic tab. Okay, basic tab ni adalah untuk semua template. Okay, syaratnya mesti ada template. Semua template di OTX semua template di OTX boleh gunakan basic tab ni sebenarnya. Yang normal pun boleh yang normal, yang biasa. Yang nombor pun boleh. Maknanya kalau tak guna template pun boleh sebenarnya. Okey. Mac. Okey. Boleh register tak? Puan Masita, register, nanti kami akan bagi link untuk download yang Mac. Okey, nanti Dr. Zuki akan terangkan yang Mac punya. Ya, yang Mac nanti Dr. Zuki akan terangkan. Dia tengah minum air tu. Okey. Sekarang Dr. Zuki dah bagi dah link tu pergi register dulu. Okey. Alright. Now, Puan Noriza mungkin boleh jawab. You pakai version Microsoft Word berapa? Okay. Nur Farhana. Pada dasarnya begitulah. Kami menyokong usaha-usaha penggunaan perisian yang original. Kalaupun dah original, kami harap you update version update version supaya dia stabil. Benda-benda ni perlu ada integrity, perlu ada lesson yang betul, baru dia boleh berjalan dengan baik lah. Kalau student atau staff boleh pakai email universiti masing-masing boleh dapat 5 akaun. Ya, betul. Yang tu pun kadang-kadang kita tak faham, ada pelajar yang tak berapa tahu benda ni kan. Kewujudan software yang boleh didapati sebab dah bayar yuran. Saya suka cakap Ya, betul, dah dimasukkan dalam jurang pengajian.
Ya betul, kena highlight benda macam tu. Baru dia sedar dia punya hak kat situ. Okay, now tadi saya dah buka style pane, sekarang saya nak buka navigation pane, saya tick saja yang ni. Remember tadi kita nak buka navigation pane, kita pergi pada view, kita tick dekat sini. Sekarang dalam formatting basic ni dah tak perlu, kita tick yang ni. Okay, dah keluar. Okay, now seterusnya saya nak tunjukkan attach the template. Okay, sebelum tu saya nak tulis dululah introduction. Introduction. Okay, lepas tu mungkin literature review. Lepas tu apa? Methodology. Lepas tu apa? Result. Lepas tu apa? Conclusion. Okay. Alright. Ini yang basic dalam apa? Dalam penggunaan dalam menulis tesis. Okay, lihat saya tak tunjukkan pun copy paste, saya type sendiri. Itu adalah idea yang betul yang bagus. Okay. Alright. Now sekarang saya dapati bahawa style dekat sini bukan apa yang saya nak. Okay. So dari situlah kepentingannya dah ada template university. Okay. So remember sebelum ni kita kena gunakan developer tab, kita gunakan button ini. Sekarang dah tak perlu, gunakan terus button ini. Alright, klik attach. Okay. Itu sebab saya mengharapkanlah you dah faham idea yang asal tentang penggunaan template itu, ya. Baru benda ni boleh jalan. Okay. Okay, now attach, ambillah dia daripada desktop tadi dalam tab tu. Okay, saya ambil template yang ni, saya klik open. Okay, saya klik open, lepas tu saya tick yang ni. Proses dia macam biasa Okay, proses dia macam biasa. Cuma yang agak baru sikit pada saya lah adalah selama ni kita pergi developer, kita gunakan button ini. Sekarang saya dah permudahkan, terus klik kat sini. So dah jimat satu step Alright. So now okay, dah ada kat sini, saya mark. Alright. So button yang ini pula adalah untuk yang ni show all, untuk lihat dia punya paragraph marks tu. Alright. Okay. Okay. Button ini adalah file path kat sini adalah untuk tahu file ini sebenarnya you save dekat mana. Ini file path. Ingat tak kadang-kadang bila kita buat Microsoft Word, kita tulis file kita ada sampel 1, kita ada sampel 2, kita ada sampel 5 contohnya ya. Terima kasih Fatin. Kita ada sampel 5, kita ada sampel 7 file, whatever lah whatever. Sometimes we confuse the location where we save that file. Okay. So, banyak sangat save file jadi pening. Ya, dia kadang-kadang ada nama yang sama di folder yang berbeza. Sekarang ni kegunaan button file path ni adalah untuk tahu file ini kita save di mana. Okay. Sekarang kalau you klik button ini, dia keluar satu arahan kat situ, dia beritahu file ini saya dah save dia di situ. Alright. So we feel safe. We actually know what is going on. Yeah. Alright. So kalau dah sah gini, sebenarnya benda ni dah tak perlu ada, kita boleh delete. Maknanya kita nak sahkan saja file ini berada di mana. Alright? Okay. Now, yang ini yang basic. Kalau yang advanced version, saya akan bagi satu lagi button untuk tahu template itu pula di mana. Okay? Right? Okay, now apa yang perlu you buat kat sini adalah okay, untuk yang basic formatting, kalau you nak gunakan heading 1, heading 2, okay, terus instead of klik di sini, okay, lihat yang selama ni, sebelum ni saya minta you buka style pane, you klik di sini. Alright? So sekarang ni saya cadangkan you terus klik saja button ini. Klik ya, terus jadi. Okay, cuba nampak? Okay, saya klik kat sini. Alright. Hit the button kalau nak yang shift plus enter. Okay. So cuba lihat yang ni juga saya klik heading 1 kat sini, terus dapat literature review, chapter 2 literature review macam tu.
Okay, so kita dah kurangkan penggunaan style pin kat sini. Tapi tak semua style kat sini saya boleh letak lah. Saya hanya boleh letak yang heading. Kalau version yang advance, saya letak sampai heading 9. Yang basic ni saya hanya letak sampai heading 3 saja. Okay, maknanya heading 1, heading 2, heading 3. Kalau you nak guna sampai heading 9, saya akan berikan yang advance. Okay, gunakan yang ni dulu. Lepas tu kalau you nak advance, you boleh hubungi saya. Okay. Okay, now ini adalah untuk heading 1 dahulu ya. Ini pun heading 1. Kalau you klik kat sini, heading 1. Yang ini heading 1. Yang ini heading 1. Right? So, kalau nak heading 2 pula, bagaimana? Okay. Kalau nak heading 2 pula, okay. Katakan you ada tulis sedikit. Okay. Alright, research background. Okay. Okay, heading 2 katakan perkataan dia research background. Okay. Okay, now apa yang saya boleh cadangkan kat sini adalah okay, you boleh klik dekat heading 2. Nanti dapatlah dia 1.1. Ya. Macam tu. Right? So, button-button kat sini saya sediakan kalau you nak ambil heading yang mana, heading yang mana, heading yang mana. Okay. So, tapi you mesti ada asas yang you ketahui bahawa apa jadi kalau you klik heading 2 berdasarkan kepada you klik pada heading 2 di sini. Okay. Ya, yang budak yang mana yang baru masuk yang tak faham tentang template pertama sekali anda kena belajar dulu, kena download template universiti masing-masing dulu. Itu yang pertama dulu. Ya. Kena ada template universiti masing-masing dulu. Kalau tak ada, hubungi kami. Macam mana nak dapat kunci tu tadi? Pergi kepada ni. Pergi kepada file tadi, download dulu, register dulu lah Fatin. Register dulu dalam link yang saya minta tu. Nanti kami macam ni, nanti kami akan emailkan file itu. Kemudian you boleh tonton video ni Fatin. Alright, now itu adalah benda yang basic. Okay. Selepas tu saya tunjukkan insert caption. Selama ni kalau kita buat insert caption macam mana? Kita pergi kepada references, betul? Kita pergi pada references, kita cari button insert caption sekarang button insert caption tu saya dah wujudkan dia di sini. Okey, sepatutnya kita di sini kan. Okay, sekarang pada formatting basic ni, button tadi tu, button references tu ni, insert caption ni dah ada di okey, asalnya dia di sini. Saya nak tunjukkan dulu. Asalnya dia di sini. Okey. Namun sekarang saya sudah letak dia di sini, di bawah formatting basic. Okey. So dah tak perlu pergi sana, pergi sini saja, terus insert caption. Okey. Katakan you nak insert figure, okey, figure 1.1. Dia dah siap figure 1.1 kat sini, klik okey. Okey. Kalau tak siap figure 1.1 kat sini, you kena tick yang ni lah macam biasa Okey, ni macam biasa lagi. Kalau yang advanced features, saya dah siapkan setting kat sini, you terus dapat 1.1, okey. Alright. Okey, nampak tak? Jadi dah jimat masa daripada pergi pada references, klik insert caption, sekarang dari sini terus klik insert caption ya. So katakan ini figure, okey, saya letaklah figure kat sini mungkin boleh insert picture. Oh tak ada button kat sini insert picture, saya pergi pada insert. Okey, saya pergi pada picture. Okey, from this device. Okey. Saya ambil file ini contohnya. Alright. Yeah. Okey. Insert contohnya. Alright. Saya dah insert yang ni kan. Okey. Sekarang dah ada dah kat sini kan. Alright. Now, bila kita dah buat insert caption. Okey. Kita buat title lah. Kita buat title kat sini. Title. Kita tulislah title dia apa ya. Right. So, now bila kita dah ada teks. Kita nak buat citation kepada caption ini, cara dia mudah saja. Right. Selama ni kita lagi sekali kena pergi references, kena pada insert caption tadi kan references tadi, pergi pada cross reference. Sekarang ni dah tak perlu lagi, pergi pada formatting, pergi pada cross reference. Okay.
So kita pergi kat sini pilih untuk buat table, kita pilih figure. Figure, kita dah ada figure 1.1 tadi. Kita pilih dia sebagai only label and number, klik insert. Alright. Jadi saya dah tunjukkan dekat sini bagaimana cara untuk menggunakan dua button kat sini, dan seterusnya yang ini adalah untuk insert table, untuk insert drawing canvas, untuk insert picture. Insert picture dah ada button dia, saya minta maaf ni klik yang ni, dia cari picture kat mana kita nak insert Contohnya tadi saya dah ambil file picture yang ini kan. Alright. Akhir sekali saya nak tunjukkan macam mana cara nak buat cross reference tadi kat sini, dan you diberikan juga pada quick access toolbar arrow forward and backward ni untuk melompat daripada sana ke sini. Contohnya daripada sini you tengok kat situ, bila you bawa tangan you kat situ, dia keluar satu pop-up control plus click to follow link tekan control, you klik dekat sini, klik mouse, dia pergi dekat figure 1.1. Okey, sekarang button ini dah aktif. Bila you klik button ini, dia pergi balik ke tempat yang asal. Okey, kalau you dah semak kat sini, you nak pergi balik tempat sana tadi, just klik saja pergi kat sini balik. Alright. So yang ini kami berikan juga di dalam formatting basic. Okey. So kami beri yang basic di sini supaya you boleh gunakan dengan mudah. Bagaimana nak menggayakan template dan memudahkan proses menulis lah okay, supaya idea tu bercambah-cambah keluar okay. Alright, ada rakaman okay, rakaman kepada Facebook page ini akan kekal di Facebook page ini, dan kemudian mungkin saya akan download dia, saya letak di YouTube saya juga. Okay. Alright. Ada yang tanya doktor macam mana yang ada box tu? Box mana tanya tadi tu? Box. Tu Haimi. Box yang mana Haimi? Yang ni tadi tu, yang figure tu yang pergi balik tadi tu. Tak. Yang ni. Yang ni ke Haimi? Haimi mungkin boleh respon sikit. Yang tu kan nak tanya? Paragraph boundaries. Yang ni. Yang tu saya dah ada dalam video saya, Suhaimi. Paragraph boundaries ke? Tak. Bukan. Ini Dr. Zuki yang tulis, saya rasa tu. Nak Suhaimi. DOTX. Text. Kalau yang ni namanya text boundary. Yang ni namanya tu kita tengok saja, tapi masa print tak ada nanti takut ada pening. Yang ni namanya text boundary. Satu paragraph mark, satu text boundary So cara nak set dia sama juga, pergi pada option kat sini. Okay, option kat sini pergi kepada advance, pergi pada advance, yang ni. Di bawah advance ada satu item namanya show text boundary. Alright. Okay, so far saya nak tunggu. Ada tak apa-apa soalan nak tanya? Okay, kita buka kepada soalan. Kok ada yang nak bertanya? Okay. Kita dah lebih kurang dalam 45 minit. Saya pun dah terlanggar sikit masa ni. Apa? Dr. Zuki dah tak sabar tu nak terangkan apa itu untuk Mac punya Mac punya lebih kurang sama. The idea is the same, but the file system is slightly complicated, slightly complicated, but you can learn actually. Not very difficult lah. Okay. Interface saja berbeza. Ya. Saya baru lagi dengan tablet ni, jadi nanti kena setting dulu. Okay. Macam itulah lebih kurang Fatin. Boleh lihat video saya di YouTube Fatin, bagaimana nak set dia punya macam mana cara nak gunakan template ya. Macam biasa kan. Okay, sekarang ni macam ni. Actually what I'm talking about is only, saya nak jawab Aiman punya
Yang kami bagi yang basic ni adalah yang umum bagi semua orang boleh guna lah. Tapi bagi yang detail tu, contohnya kalau you nak buat template, you mesti lagi gunakan item ini yang kita panggil drop down, okay? Drop down itu you katakan you nak log dia gunakan ini mesti lagi guna. Tapi item-item yang kami letak di sini adalah yang common bagi orang guna. Okey. Tapi kalau you dah tahu ada button yang tidak ada di sini tapi you nak guna, contoh macam nak buat apa tu? Nak buat template, nak buat makro, kena pergi pada template yang betul lah. Okey. Okay, sama you boleh ikut kursus saya ataupun you boleh tengok video saya dulu. Kalau nak pergi workshop saya, tengok video saya dulu lah supaya you tak rasa benda tu selalu benda yang baru sangat. Okay, contohnya kalau nak references tadi, you mesti lagi gunakan yang ni. Kalau nak guna Mendeley, kalau nak buat references gunakan EndNote, masih lagi guna EndNote punya tab. Okay, saya dah jawab ya. So pada dasarnya formula yang basic ni adalah yang basic saja, Okay. Kalau you nak yang advance, ada banyak lagi features, you boleh belilah di Shopee kalau nak. Itu sajalah. Ada banyak lagi sebenarnya siapa-siapa yang dah tahu gunakan template, mungkin you nak guna layout kat sini, okay? You nak adjust dia. Mungkin you nak gunakan developer tab untuk masukkan lagi proses-proses yang lain. Okay. Kami bagi yang basic ni supaya you boleh gunakan dulu. Kalau yang advance tu, you dah gunakan yang basic, baru you nak cari yang advance lah. Okay. Alright. So far kalau ada soalan nanti boleh tulis lagi di ruang komen, saya akan jawab. Okay. Tak ada yang dah tanya tu apa beza dengan basic dengan advance tu. Oh, apa beza basic dengan advance? Okay, saya tunjukkan yang advance. Alright. You tengok ya. Bila saya tukar ni, jap saya ambil dulu file advance dulu. Okay. Ada yang dah order dekat Shopee Doktor? Dah ada dah. Alright. Okay, yang di Shopee tu memang yang advance. Nanti saya tunjukkan yang advance seperti di Shopee. Saya ambil sekejap file tu, sekejap ya. Boleh tunggu sekejap. Okay. Saya ambil dia di dalam tab. Saya ambil dia di Biasalah macam kereta, basic dengan advance mesti ada beza dia. Ya. Tak, kami beri yang basic ni supaya you tahu guna dulu. Sebenarnya benda tu bukannya tak boleh guna. Kalau orang cakap yang basic ni, mula-mula kami nak bagi dia demo, okey. Bila nama demo, orang ingat demo ni mesti akan ada expiry date apa sekali kan. Yang basic ni you boleh share kat siapa-siapa, tak ada masalah. So tapi yang advance ni, yang seperti ni, copy, saya copy, saya letak sekejap. Kami memang nak kongsi ilmu ni, cuma kami tak nak nanti ada yang rasa benda ni macam tak begitu penting kan. You rasa dulu gunakan yang basic, bila you dah faham yang basic baru you cari yang advance lah. Ya, pakai yang basic dulu. Ya. Okay, now macam kereta lah, janji boleh bergerak, pakai yang basic tu janji boleh bergerak. Ya. Okay. Now saya tunjukkan yang advance ni namanya adalah version tab 9. Actually saya develop daripada 1 sampai 9 sebenarnya. Okay. Yang dah stabil ni adalah yang 9. Okay, lihat saya remove dia yang sekarang ni. Saya remove. Customize ribbon. Saya reset. Okay. Reset all customization. Yes. Alright. So formatting basic is gone. Okay. Now saya pergi ambil. Saya pergi ambil dia di dalam folder yang saya dah letak tadi. Okay, yang ni open. Yeah. Alright. Okay, now cuba lihat kat sini. Di bawah yang advance kat sini ada features fundamental. Ada heading 1 sampai 3.
Okay, ada home punya group. Yang ini untuk update TOC. Yang ini tadi untuk buat caption. Yang ini untuk split dan merge. Yang ini adalah untuk edit the template. Ya, ini adalah yang advance. Okay, the reason why I tak nak bagi yang lain-lain ni ada dua sebab lah. Sebab yang pertama, nanti kalau bagi you tak tahu pun tak ada makna juga. Okay, bila dah guna yang basic ni, baru you cari yang ni, baru ada makna. Okay. Yang penting tahu cara guna, tu paling penting. Ya. Guna yang basic pun dah memadai untuk mencepatkan. Ya. Yang basic pun dah boleh sebenarnya. Tak ada masalah. Okay. Yang advance harganya di Shopee tak silap saya RM30 untuk satu lesen. Kalau dua lesen RM40. Kami juga boleh berbincang berkenaan dengan lesen untuk grup ya, grup yang besar. Katakan you ada grup 20 orang macam mana cara nak dapatkan harga tu, boleh PM kami lah. Nanti kami akan bagi. Boleh pakai ramai-ramai. Ya, pakai ramai-ramai. Mungkin seorang jadi RM5 je kalau dah ramai-ramai nak pakai kan. Kami sebenarnya lebih kepada nak berkongsi. Tapi kalau kami bagi percuma, sebenarnya actually template ini pernah saya demokan secara percuma. Tapi orang tak begitu appreciate sangat. Jadi kami fikirkan cara yang macam ni lah untuk kami bantulah ya. Bila kami letak harga tu macam orang cakap, oh okey, benda ni ada value. Okey. Tapi tak apalah, whatever it is, tadi saya dah bagi tahu yang saya dah bagi yang basic tu hanyalah grup yang ini, grup yang ini saja tak silap saya. Okey. Okey, sebab yang lain-lain ni yang advance ya. Okey. Now tadi ingat tak saya tanya tadi, saya beritahu tadi, oh tak ada kat sini. Okey. File path, navigate. Okay. Alright. Okay. So, kami akan update jugalah daripada semasa ke semasa yang basic version tu untuk bagi percuma. Okay. Alright. Terima kasih Ros Fatihah. Yang basic pun dah cukup dah sebenarnya untuk yang asas. Okay. Link dekat Shopee. Nanti Dr. Zuki akan bagi link dekat Shopee. Tu dah ada tu. Baru bagi ya Puan Jamilah dekat atas. Okey. Kalau nak yang ramai-ramai lagi 5 orang, 10 orang, 20 orang mungkin boleh boleh scan code tu, ambil link dekat Shopee tu, dah dipancarkan di ni. Alright. Terima kasih Cik Bisha. Okey, seterusnya kita jemput sementara kita jemput Dr. Juki, kita yang mana nak tembak QR code sedang dipaparkan di skrin. Dan juga boleh shortcut tu kita dah buat tu. Okey. Okey, seterusnya kita jemput Dr. Juki pula. Ya, Dr. Zuki. Mana pergi Dr. Zuki ni? Okey. Dah masuk dah. Dah masuk dah. Okey. Okey. Testing. Dengar ke? Dengar. Okey, itulah dia. Apa ini formatting tab untuk version Windows. Okey, so nampaknya dalam komen tu semua agak teruja. Okey. Okey, untuk yang version MacBook ataupun Mac OS ni, saya pertama kali kami tak buatlah untuk yang basic, so saya tak sediakan yang itu. Tetapi saya rasa yang Dr. Zuli tunjuk yang version Windows tu memadailah, yang nak menunjukkan bahawa features-features yang untuk basic tu macam tu lah. Okay, so sekarang ni saya akan tunjuk yang full version tetapi dalam format Mac OS. Untuk peminat-peminat Apple lah. Okay. Siapa pakai Apple boleh tulis sikit hi di ruangan komen tu, kita nak tahu siapa yang pakai Apple. Boleh tulis. Saya peminat Apple di ruangan komen, kita tahu berapa orang yang pakai Apple. Nampak saya punya skrin sekarang? Sekejap, belum. Belum Okey. Dah. Dah.
Sudah. Okay, so ini adalah interface untuk Microsoft Office 365 untuk version Mac OS. Okay, so apa yang saya boleh tunjuk di sini, jangan risau sebenarnya apabila anda membuat pembelian di Shopee, so kita akan sertakan video bagaimana untuk kita install kepada apa ni, untuk install ataupun untuk import apa ni tab tadi masuk ke dalam kita punya Microsoft Word. Kita telah sediakan dia punya videonya. Okey, sekarang ini untuk Mac punya version Office, cara installnya agak berbeza berbanding dengan Windows. Kan dia agak kritikal, dia agak lain sedikit lah berbanding dengan Windows. So saya rasa saya boleh tunjuk sedikit lah cara dia. So dia bermula dengan kita perlu pergi kepada Finder, lepas tu pergi kepada folder. So panjang sikit lah cara dia, tetapi tak ada masalah. Saya rasa itu kita boleh refer kepada video yang kami telah sediakan selepas inilah. Video tu dah siap dah, nanti cuba boleh tengok saja. So sekarang ni anggaplah bahawa benda ini telah ada. Okay, so sekarang ni bila sudah kita berjaya import, so formatting 9 akan berada di sini. So ini tak namakan formatting basic sebab ini adalah full version yang version Mac OS. Okay, so apa yang saya boleh katakan bahawa version untuk Mac OS ini adalah 95% sama dengan version Windows. Persen adalah so kita tak perlu risau sangatlah. Okay, so walaupun kita masih menggunakan Mac, kita masih boleh menggunakan formatting tab ini. Formatting kat sini dan ini adalah ribbon-ribbon yang ada. So biasanya Mac ni dia okay, so dia kena slice lah, okay, dia slice ke kanan ke kiri kan, slice macam tu untuk dapatkan menu yang lebih lagi di sebelah kanan. So kita ada beberapa group yang kita panggil, ini fundamental, ini heading, ini home, ini update field, ini caption dan ini split merge dan ini template MZJ. Okay, so semua button ini adalah dalam full version. Okay, full version tab 9. Okay, so kalau Dr. Zuli sebut tadi bagaimana kita nak attach template, sebelum ni kita pergi kepada developer tab. So sekarang ni tidak perlu lagi, kita hanya perlu attach saja di sini kan. Attach di sini, lepas tu kita cari template kita simpan di mana. So ini saya demo ini saya akan gunakan, okay, saya akan gunakan template daripada UTM. Okay, so template ni saya simpan dekat desktop. Okay, sebagai demo saja pada pagi ini. Okay, so kita boleh open. Okay, lepas tu kita akan automatic boleh update dan kita klik OK. Alright. Okay, kalau sebelum ni nak typing kita buka macam mana? Kita pergi dekat home kan? So sekarang ni bila kita dah ada formatting tab ni, kita hanya perlu klik di sini sahaja. Itu dia. Formatting tab sudah keluar di sebelah kanan. Navigation pane, so kita hanya tick sahaja di sini, terus dia keluar. So nak tutup typing kita hanya perlu tekan button ataupun ribbon typing ni sekali lagi. Okay, so kita klik dia akan keluar. Alright, so itu adalah fundamental. Dan sekarang ni kita nak start format. Okay, kita nak start format. Kalau tadi Dr. Zuli start dengan introduction. Okay, kita start dengan introduction. Kita type, kita bukannya copy. Okay, introduction. Okay, lepas tu kita akan change case dia. Okay, change case dia.
Kita biasanya ini kita akan buat huruf uppercase. Okey, uppercase. Okey, bila uppercase, so kalau sebelum ini kita akan menggunakan style yang berada dalam style pane. So sekarang ni bila kita dah ada formatting tab, so kita hanya perlu apply sahaja heading satu di sini. Di situ. Okey, so kalau biasanya di UPM ni dia kena shift. Okey, shift enter 3 kali kan. So macam itulah. Okey, and then untuk yang kedua, kita boleh apply heading tu. Okay, so kita type research. Research background. Okay. Lepas tu kalau mungkin kita nak apply heading 3, kita tulis apa dia? Theory for example. Okay, and then kalau kita nak apply balik heading 2. So dalam heading ni kita hanya letak sampai heading 3 sahaja. Okay, sebab kalau lebih daripada itu kita memerlukan setting yang berbeza lah. Okay, then kita ada show formatting marks. Okay. So ni kita boleh tengok hidden formatting. Okay, kita ada margin dekat sini. Okay, kalau kita nak setting margin kita. Okay, so mana dia? Okay, so kita boleh setting lah top kita berapa, bottom berapa, left berapa, right berapa kan. Okay. And then kita ada lagi section break. Kalau ingat sebelum ni kita kena buat section break di antara chapter-chapter itu. So hanya klik di sini saja. Kita terus dapat pergi ke next page. Okay, next page. Lepas tu kita ada draft mode. Okay, draft mode ni nak tengok. Kita nak tengok style apa yang dipakai oleh paragraf ini. Okay, research background. Oh, dia pakai heading 1. Theory. Oh, dia pakai heading 3. Oh, 1.2 dia pakai heading 2. Okay. And then orientation, kalau kita nak buat portrait and then ada landscape and then portrait balik, so kita ada di sini. Okay. Dan kita ada nampaknya Dr. Juki terputus. Kejap line dia ada rasa ada masalah sikit lah. Kita tunggulah jap. Sementara tu kita sharekan dulu link Shopee. Itu dia link Shopee. Okey. Mana-mana yang nak beli boleh scan QR code dan juga ataupun tu link di Shopee tu bit.ly MZJ tab 9. Anda boleh tekan yang tu. Boleh. Sementara tu mungkin Dr. Zuli boleh cerita sikit. Ada 2-3 orang user dia tanya tentang DOT ad. Dia yang belum faham, mungkin Dr. Zuli boleh cerita, bagi sedikit intro lah. Okey. Kawan saya ada yang first time nak guna ni, dia pening. Okey, tak apa. Macam ni. Saya share screen Dr. Zuli share screen. Okey, share screen. Sekejap lagi. Okey. Dia pada pada asasnya Mac dengan Windows ni lebih kurang sama je ya. Okey. Cuba tengok saya punya file ini. Okey, katakan ini file thesis
Tadi ada juga beberapa mesej yang cakap dia cuba nak buat template. Okey, sebenarnya template yang kami maksudkan itu, bila kami sebut template, dia mesti dalam format ini ya. Okey. Dia dalam format ini, .dotx file. Okey. Bila kami sebut perkataan template itu, okey, dia mesti dalam .dotx file. Jap saya okey. Dia mesti dalam .dotx file. Jap, saya pergi kepada okey. Okey. Sekejap Dr. Zuki, ada Dr. Zuli bagi penerangan tentang template jap. Okay. Now, apa-apa version, Mac ataupun Windows, okay, idea formatting yang kami bawakan adalah dia mesti ada Microsoft Word template, okay. Itu nama, kalau you sebut template, kami masukkan template ni, filenya Microsoft Word template. Dan dia punya extension file adalah .dotx ataupun .dotm. Kalau you perhatikan logo group kami adalah ada kat tengah-tengah tu .dotx dan .dotm. Alright. Yang advanced file itu adalah memang akan ada .dotx dengan .dotm sekali. Okay. Now, file yang kita gunakan itu sentiasa dalam format .docx. Okay. Itu yang saya nak you faham dulu. Okay. Dan itu yang pertama. Yang keduanya, template ini tidak sesuai untuk pelajar buat. You baca manual buku panduan mana-mana universiti pun saya minta maaf lah you baca buku panduan mana-mana universiti pun, dia tidak akan menepati apa yang mereka nak, melainkan mereka kena hasilkan apa yang mereka nak. Okey, itu sebab saya merantau banyak universiti ni, saya pergi universiti sini, saya beritahu buatlah template dan semua universiti ni kebanyakannya lah yang saya dah merantau ni, mereka terima idea saya. So, bila mereka terima, mereka buat dan kadang-kadang saya juga yang buatkan untuk mereka secara percuma ya. Dan mereka upload di Facebook, di web page mereka masing-masing dalam format .dotx. Itu saya harap you jelas. Dan kalau you naklah buat sendiri, pertamanya kemungkinan besar tak tepat dengan apa yang dia orang nak. Yang keduanya akan buang masa you sendiri. Sebab nak buat satu-satu style ini, contohnya di sini kalau nak buat satu-satu style di sini, okey, cuba lihat kat sini. You nak buat satu-satu style kat sini, bukan ambil masa yang mudah untuk buat sebenarnya. Nak jadikan dia center dekat tengah, nak jadikan dia bold, nak jadikan jarak dia ni macam ni, nak jadikan alignment dia macam ni, nak jadikan dia jarak macam ni. Bukannya mudah. Yang ini semua dikawal oleh style di sini. Okey, itu adalah apa yang saya dah ajarkan lebih kurang dah 10 tahun dalam saya melibatkan diri dalam formatting ni sebenarnya. Okey. So itu menjawab kalau you cuba nak buat template, sebenarnya you sebagai pelajar you tak sesuai untuk buat template. Melainkan seorang saja pelajar yang dia buat template, namanya Dr. Zuki. Saya tak jumpa lagi pelajar kat Malaysia ni, dia sebagai pelajar PhD dan dia buat template untuk universiti yang dia belajar, melainkan seorang saja namanya Dr. Zuki. Okey. Okey, Dr. Zuki, lain dah okey dah? Dah kok, okey. Dah okey. Ya, saya nak ulang balik. Kalau you lihat Dr. Zuki punya display tu lebih kurang sama. Memang kami dah arrangekan yang full ini fundamental, heading, home, update field. Kami buat nama-nama ni sebenarnya kami fikir benda yang paling mudah macam home ni adalah daripada home tab sebenarnya. Yang ni update field ni memang untuk update field daripada, tak silap saya, daripada references ya. Yang ini caption pun daripada references juga. Yang ini split and merge kami panggil nama sendiri. Yang ni pun kami panggil nama sendiri. So semua ni ada sejarahnya dan ada copyright dia masing-masing. Alright. So boleh terus gunakan okey. Kalau you pelajar universiti yang tertentu, kalau universiti you pusat siswazahnya tidak ada lagi, pergi jumpa dekan pusat siswazah, okey, cuba minta ada ke tak ada. Basically macam UKM dah ada, tapi ada juga pelajar yang tak tahu. UiTM pun dah ada pelajar yang tak tahu lagi, okey. Kalau betul-betul tak ada, mintalah mereka tu hubungkan saya dengan mereka supaya saya boleh buatkan. Saya boleh buatkan secara percuma supaya benda tu boleh memudahkan proses menggunakan Microsoft Word supaya tesis boleh ditulis dengan mudah, tesis boleh disubmit, tak perlu turun naik pasca siswa, tak perlu turun naik pusat siswa tu sampai 8 kali untuk membetulkan formatting saja. Alright? Okay, over to you Dr. Zuki. Line dah okay, good. Ada lagi ke? Saya rasa Q&A lah kot. Tadi you tak lagi terangkan Mac.
Oh, tak keluar tadi. Tadi Keluar, keluar. dah keluar tapi dia hilang. betul. Sambung sikit. Sambung sikit. Sambung sikit. Okey, sementara Dr. Zulki share tu, jangan pening-pening, gunalah template yang telah disediakan oleh pusat siswa masing-masing. Yang mana pusat yang tak ada tu, boleh berhubung dengan Dr. Zuli nanti. Dia akan bantulah. Saya kena off kamera kot sebab dia berat. Mungkin aku. Ada banyak insti yang kami dah buat. Nanti kami senaraikan insti-insti yang dah official yang kami dah buatkan. Ya, hampir semua insti yang dah siap yang dah upload tu kami yang buat sebenarnya. Okey. Saya stop kat mana tadi? Tab dalam Mac tadi. Okey. Alright. Tadi Dr. Zulki baru tunjukkan macam pada home tab tadi kan. Home group. Update field tu mungkin tak dapat tunjuk kan? Okey, update field saya rasa kita tak tunjuk cuba tunjukkan. Okey, kita insert caption Okey, contohnya di sini kita ada katakan paragraf, kita buat paragraf kan. Okey, kalau kita nak insert satu caption katakan kita ada figure, so kita hanya perlu pergi kepada insert picture from file di sini. Okay, insert picture from file. Okay, so kita carilah apa gambar yang kita nak masukkan. So saya katakan saya ambil gambar ini. Okay, saya insert. Okay. Okey, template USM ada boleh contact dengan librarian Puan Jamilah. So dia yang PIC untuk USM, untuk template USM. Okey, lepas tu kita boleh control dia punya size di sini. Okey, lepas tu kita alright, lepas tu kita enter sekali. Lepas tu kita pergi kepada formatting tab kita. Lepas tu kita boleh insert caption. Okay, insert caption. Lepas itu kebiasaannya ini kita kena setting dululah. Okay, kalau biasanya dia keluar figure 1, so make sure kita include chapter number dan kita menggunakan full stop. Okay, full stop. Okay, and then click OK. So ini banyak menjimatkan masa kita lah. Okay, banyak menjimatkan masa kita. Kalau sebelum ni saya ingat kita kena pergi kepada references, lepas tu insert caption dan sebagainya. Okay, lepas tu kalau kita nak cross reference sini. Okay, so cross reference kita hanya perlu klik cross reference. Lepas tu kita boleh klik entire caption ni kita tukar kepada only label and number. Lepas tu kita insert. Okay, lepas tu kita close. Okay, so kita ada di sini. Cuma, okay, katakan saya cross reference sekali lagi. Insert caption di sini. No. Saya nak cross reference. Okay, cross reference. Figure 1, only table and number saya insert. Okay, so ini kelemahan di pihak Mac. So kalau ingat tadi dalam Windows kita boleh saya klik figure 1.1, so dia akan terus pergi ke figure 1.1. So saya nak patah balik ke paragraf yang saya buat cross reference tadi itu, kalau dalam Windows dia ada button back. Okay, so kalau Mac tak ada, so cuma kita ada shortcut key iaitu alternate left kalau tak silap, or alternate forward, alternate right, macam tu lah. So kita boleh guna, tapi itu antara perbezaan lah, sedikit sahaja perbezaan untuk Mac ni. Dia tak ada forward and back button. Okay, forward and back button. Nanti kalau yang Windows punya version full, memang kita bagilah button tu. Okay, kalau nak insert table pun sama. So kita tak perlu pergi kepada insert apa semua tu, kita pergi ke insert table di sini sahaja. So berapa kolom, berapa row kita nak, tak ada masalah.
Okay. And then lagi apa lagi yang ada? Okay, kita tengok di sini. Okay, ini kalau kita nak import, nak merge file. Ini basic rasanya kita tak bagi, tapi full version kita bagi bagaimana kita nak combine apa ni chapter by chapter yang kita ada. Okay, chapter by chapter yang kita ada. So kita boleh guna button inilah, insert text from file. Dan bookmark ni kita akan guna bagaimana untuk kita split balik. Kita dah merge dah satu thesis, satu file, satu thesis. Lepas itu kita nak separate balik chapter-chapter tu. Kita akan gunakan bookmark di sini. Dan di template MZJ ni adalah ini kegunaan bagi siapa yang nak buat template sendiri lah. Tapi ini macam Dr. Zudi sebut tadi lah, sepatutnya macam UKM ni lagi lah. UKM ni memang template dah ada paling awal lah sebenarnya. Universiti yang paling awal yang ada template di pusat siswazah mereka lah. Okay, di sini bagaimana untuk kita setting apa ni, nak create multi-level list dan sebagainya lah. Okay, so itu sahaja yang saya boleh share. So saya rasa yalah, nanti kena datanglah workshop kami buat. So nanti kalau boleh lah, kalau boleh yang Mac user ni, kalau boleh kita apa ni, kita kalau biasanya pengalaman saya bila saya conduct satu training, bila ada Windows user dengan Mac user serentak, kadang-kadang tu menjadikan satu masalah lah. Sebab apa, bila screen kita tak sama dengan screen yang apa ni Mac OS punya screen kan. So kadang-kadang tu saya cadang kalau Mac user ni kita boleh buat satu session lah untuk Mac user saja. Okay, so nanti kami akan plan bagaimana satu sesi workshop itu hanya untuk Mac user saja. And then kalau Windows, okay, Windows saja. Okay, so itu sahaja daripada saya. Kalau ada sebarang soalan, boleh tanya. Okay, so cara nak install Mac memang agak tu sedikit lah. Agak apa saya nak kata. Dia kena, biasalah Mac punya sistem ni kan dia tak sama dengan Windows kan. Okay, so dia kena pergi melalui Finder. Okay, saya tunjuk, saya ringkas lah Finder. Lepas tu kita kena pergi kepada library. Okay, library kat sini. Dr. Zuki, ini video. Dr. Zuki, cek. Videonya dah ada tak ni, video? Ada. Video untuk videonya dah ada kan untuk install Mac kan? Dah ada dah. Okey, tak. So ini saya lebih kurang lah. Saya so dia akan berada di sinilah sebenarnya. Dalam folder, dia hanya copy and paste saja. So dia tak ada install, dia hanya kita letak saja di sini. File word office.ui ni kena letak dalam folder ini. So nak cari folder ni, yang lama ni kena delete ke apa? Yang lama ni dia akan override lah. So dia macam reset lah. Kalau kita paste yang baru, dia akan reset. Lepas tu kena restart balik lah. Tak payah, nanti dia keluar je. Okay, alright. Okay. So itulah. Mac, cara Mac adalah kita hanya perlu copy and paste sahaja ke dalam folder preferences ni. So cara nak dapatkan folder ni saya dah buat video dah. So boleh tengoklah video masa dah buat pembelian nanti. Dah boleh belilah. Okey dah. Okey, cuba bila buat pembelian tu kami mengharapkan satu kejujuran yang tinggi lah daripada anda semua. Sekiranya anda beli version Windows, pastikan anda download yang Windows. Kalau beli yang Mac, pastikan download yang Mac. Dan kalau beli satu, pastikan install hanya satu PC. Dan kalau beli dua license, pastikan install hanya dua PC lah. So, kejujuran anda memang kami hargai lah. Okay, kami tak boleh nak kontrol, kami pun tak tahu anda install berapa PC. Tapi kalau dah beli dua tu, kami assume anda install pada dua PC lah. So itulah daripada saya. Saya rasa kalau ada soalan kita boleh Q&A lah kot. Ya, kita buka kepada sesi soal jawab kepada yang bertanya. USM dah ada, UKM pun dah ada template. USM dengan Puan Jamilah, UKM sekejap saya tengah cari dekat website. Ada. Gaya UKM tu. Memang ada tapi kat mana tak? Kena cari. Terlupa. Link dia.
Okey, ada soalan lagi tak daripada peserta? Okey, alright. Okey. Alright. Kami tunggu kalau ada apa-apa soalan yang nak ditanya. Okey. Cuma kalau pengalaman saya di Unimed lah, sebenarnya penggunaan template ni kami telah dedahkan seawal mungkin. Maksudnya pada minggu orientasi. Minggu orientasi tu mereka akan ada satu modul untuk cara-cara menggunakan template ini. So itu kalau di Unimed lah. Kalau di universiti lain saya tak pasti. So itu antara contoh yang kita boleh gunalah untuk sama-sama kita memastikan bahawa para pelajar ini dia dapat satu skill yang sepatutnya mereka ada lah. Okey, lain so ada lagi ada kok ada yang nak bertanya. Doktor boleh install MZJ dalam iPad Air? Ni Nur Fahna tanya ni. Oh, tak boleh. iPad tak boleh katanya kan? iPad tak boleh, dia hanya untuk apa ni laptop dan desktop saja kan? Laptop dengan desktop saja. Google Doc pun tak dapat Google Doc pun tak dapat. Dan Office yang version web pun tak dapat. So Office sebenarnya kita ada dua, yang office.com tu satu lagi. So yang itu pun add-in ni tak boleh dimasukkan lah. Okey, add-in ni hanya untuk version desktop saja. Untuk UKM tu saya dah bagi link tu, nampak tu. Tu panjang dia punya tu. Tengok kat situ, tu dah rasmi daripada Pusat Siswazah UKM tu. Okey, saya tengok place order ni dah masuk. Okey. Oh, dah banyak order nanti, tak kira lagi, tetapi insya-Allah kami cuba ship lah pada hari ini. Dan nanti kita cuba tengoklah, kalau ada masalah boleh contact melalui Shopee boleh, ataupun melalui Facebook pun boleh. So nanti kami akan respon lah. Kalau ada siapa-siapa yang ada masalah untuk Okey, saya Izzat ada tanya tu, Basitet ada section break, page break tak? Rasanya ada. Saya rasa tak ada. Yang basic tak ada. Section break tu tak ada. Nanti saya fikirkanlah. Mungkin yang basic tu saya boleh upgrade. Tengok pada support lah kadang-kadang InsyaAllah mungkin saya boleh masukkan, tak ada masalah. Tapi Dr. Syafizat ni tim kami ni, saya rasa tim kami ni tak ada masalah sangat ni. Nanti saya bagilah. Dia dah banyak bagi training juga. Jadi kalau dah ada lebih bagus lagi lah. InsyaAllah boleh, tak ada masalah Doktor. Okey, untuk soalan yang Mendeley dengan EndNote, kita tak masukkan ke dalam formatting tab ni sebab kita tak tahu user yang pakai tu Mendeley ke ataupun EndNote ke ataupun Zotero ke kan. So sebenarnya boleh kita masukkan. Kalau contohnya dalam lab Microsoft Word kita sudah ada EndNote ataupun sudah ada Mendeley, kita boleh tambah button insert citation tu ke dalam formatting. Cuma itu sebab kita nak buat tab ni, kita kena generalize untuk semua orang. Kita tak tahu apa yang dia pakai. Tetapi kita boleh share lah bagaimana untuk, saya rasa kalau attend workshop EndNote, kalau Dr. Zuti buat workshop EndNote, dia akan ajar bagaimana button insert citation itu supaya dia boleh berada di dalam quick access toolbar ke atau berada dalam formatting tab. Mendeley pun sama juga. Mendeley pun insert citation itu kita boleh masukkan ke dalam formatting tab. Tapi untuk yang kami buat ini, dia tidak termasuk lah. Tidak termasuk. Okey, kita buka lagi. Kok ada viewer yang nak bertanya? Ada yang tak tahu lagi template, mungkin kita tengok UKM ada, USM ada. Istilah kita tak tahu. UPM Unimed ada, UMP ada, UITM sudah ada. Okey, UPNM, Universiti Pertahanan pun dah ada. Tapi tak pasti yang rasmi itu betul ke tak betul. Tapi kami pun dah buat jugalah yang tak rasmi, UPNM.
Tapi itulah kadang-kadang tu itu macam Dr. Zuli sebut tadi, contohnya kalau ada mana-mana universiti yang memerlukan bantuan kami untuk membangunkan template-template universiti terbabit, so kami willing lah untuk membangunkan template tersebut. Cuma macam UUM belum ada lagi yang official. UMK, Universiti Kelantan tak ada lagi. So Universiti Terengganu pun belum ada lagi yang official. UNIZA yang terkini adalah UNIZA lah. Universiti Sultan Zainal Abidin Terengganu yang telah upload lah, maksudnya template-nya sudah ada di website. UniKL belum ada lagi. UniKL belum ada, tapi yang tak rasmi tu saya tak pasti kami dah ada belum. Tetapi boleh bincang lah. Maksudnya kalau rasa kalau pusat siswa Zah ataupun postgraduate universiti masing-masing willing untuk berkolaborasi dengan kami, kita akan bangunkanlah sama-sama. Cuma apa yang saya nak share pengalaman saya di UTM dulu adalah saya menggunakan kuasa lah sebagai seorang pelajar itu. Kita sebagai pelajar, kita yang dah bayar yuran pengajian, so kita berhak untuk menuntut ataupun berhak untuk meminta apa-apa sahaja perkhidmatan yang sebagai seorang pelajar itu perlu. Maksudnya pada masa tu saya minta template lah dengan UTM kan. Okey, saya minta template, saya kata saya nak template dan kita kena bagilah kenapa template ni sangat diperlukan kepada seorang pelajar. So alhamdulillah mereka terima cadangan itu dan memang dia suruh kita lah yang buat kan, tapi tak apa. Itulah antara yang menariknya di UTM tu, yang membangunkan template tu adalah alumni UTM tu sendirilah. Macam Dr. Zuli, ada Dr. Siti Munira, ada Dr. lupa dah. Kita ada 5-6 orang hari tu daripada UTM yang memang semua itu adalah alumni daripada UTM itu sendiri. Okey, UNISYAM pun dah ada. UNISYAM mana Sarawak? UNISYAM tu universiti mana tu? UNISYAM ni di Kedah, Kuala Ketil. Oh, universiti baru tu. Universiti under state government tu. So ni pun Dr. Nahayati, betul Dr. Nahayati, memang kami bantulah UNISYAM sekiranya ada apa-apa update. UNISYAM saya boleh katakan di sini bahawa mereka lah universiti yang pertama yang memiliki swasta yang pertama tu dalam bahasa Arab. Oh, bahasa Arab. Bahasa Arab. Okey, dia lah universiti yang pertama yang telah membangunkan template bahasa Arab. Dan tahniahlah saya ucapkan kepada mereka begitu committed untuk membangunkan pada hari itu. Kalau ikutkan hari itu, sebenarnya template ini dibangunkan oleh mereka sendiri. Saya hanya facilitator pada hari itu sebab saya tak reti nak type dalam bahasa Arab kan. Tapi bila saya letak dekat screen projector, lepas tu mereka sendiri yang buat. Okey, mereka sendiri yang buat dan saya hanya bantu sahaja. Dan alhamdulillah template itu berjaya dihasilkan. Cuma saya pun belajarlah sikit bahasa Arab hari itu kan. Apa lupa. Ada soalan daripada Ayin tu, kalau universiti yang tak ada template tu macam mana? Nak pakai yang mana dia katanya? Okey, boleh bagi tahu universiti mana. Kebanyakannya memanglah universiti tu tak ada, tetapi kebiasaannya dalam simpanan kami tu kami ada lah biasanya lah. Okey, kalau universiti tu universiti yang dah universiti yang besar lah kan. Tetapi Tuan Ayin mungkin boleh bagi tahu kot daripada universiti mana? Kalau spesifik universiti mana, kadang-kadang tu pelajar tak tahu. Contohnya UKM tadi kan. UKM tu adalah universiti yang paling awal ada template, tetapi pelajarnya ada yang tak tahu. UniKL. Oh, UniKL. Okey. UniKL boleh cuba private message kepada kami bagi dia punya thesis guideline. Tapi lah kalau boleh, benda ni bukannya hanya untuk kita punya seorang student sahajalah. Kalau boleh template tu biarlah manfaatnya tu adalah ramai student UniKL tu yang dapat, bukannya hanya untuk menyelesaikan thesis kita seorang sahajalah. Itu yang apa yang saya fikirkan hari itulah. Saya kata kalau saya buat template seorang diri, saya selesai je thesis saya. Okey, tetapi bagaimana saya nak template ini manfaat dia adalah dapat dinikmati oleh ramai lagi pelajar. Setengah orang tu dia tak nak, kata buat apa saya nak pergi jumpa dekan siswa, susah kan. Saya nak selesaikan thesis saya sahaja kan.
So kalau kita berfikiran sedemikian agak rugilah. So apa yang saya cuba nak sampaikan adalah cubalah kita bantu rakan-rakan yang lain. Pergilah jumpa dengan persatuan pelajar ke postgrad ke, bangkitkan isu ini kepada pengurusan atas supaya mereka tahu. Sebab sebenarnya template ni universiti-universiti lain dah ada kan. So saya rasa tak ada masalah. Dekan-dekan boleh faham lah. Hukum menggunakan template ialah perlu baca bersama garis panduan tesis di universiti masing-masing. So kalau saya komen, saya kata bahawa sepatutnya tesis guideline itu mengikuti template. Bukannya template itu ikut guideline lah. So lebih mudah sekiranya tesis guideline itu dibuat mengikut template apa yang kita nak. Kita buat template dulu. Okey, kita nak setting dia macam ni. Lepas tu barulah tesis guideline tu dibangunkan. Itu lebih mudah berbanding kalau kita dah buat tesis guideline, lepas tu baru nak buat template. So dia akan jadi beberapa isu. Okey, ada beberapa isu yang menyebabkan Microsoft Word itu sendiri tidak dapat nak fulfill guideline yang kita tulis. So setengah tu dia kata dia bagi template kan. So zaman sekarang ini dah zaman 2021. Takkanlah kita nak buat table of content masih nak buat table. Malulah kan. Kita buat tesis PhD tetapi bila kita tengok dia punya tesis, table of content dia tu masih buat drawing table. Padahal benda tu dah mungkin bagi saya tak perlu berlaku lah pada zaman sekarang ini. Sepatutnya table of content ni adalah auto generated daripada Microsoft Word. Tetapi ada universiti di Malaysia ni lah, dia letak di website mereka, dia kata template. Bila kita buka, kita tahulah ini bukannya template. Sebab apa? Kita tengok dia punya table of content tu memang dalam jadual. So takkanlah student nak pergi isi satu tu. Itu lagi membuang masa. Okey, Dr. Zulki, saya nak jawab tu mengenai UiTM thesis template version yang baru. Peace Ali tanya, saya dah submit tapi saya rasa buat masa ni belum ada kelulusan lagi untuk yang template UiTM yang baru. Okey, tunggulah sikit masa lagi, mungkin dia orang akan upload yang baru lah. Okey, berbalik tadi Dr. Zulki cakap pasal template sebab bila orang tak faham, kadang-kadang dia cuba nak buat template dia sendiri tapi sebenarnya dia hanya buat style. Okey, kami kat sini kalau saya boleh share, boleh tak saya share? Okey, saya share screen. Saya nak jelaskan dulu. Jangan buat sendiri ya, kena ambil yang orang buat punya. Kalau kecuali anda dah terror baru boleh buat sendiri. Ya. Okey, jap saya tarik. Okay. Kalau buat sendiri bukan tak boleh, tapi lamalah nak siap kan. Bila nak siap tesis? Ambil masa nak buat, nak belajar banyak benda nak belajar. Ya, banyak benda nak belajar, banyak benda nak tulis. Okey. Bila kita kata template, dia mesti file dia Microsoft Word template nama dia, dan dia mesti DOTX file ataupun DOTM. Ya, dia ada dua. Tapi yang basic adalah DOTX ya. Dan ini adalah panduan kita untuk memformat file DOCX. DOCX adalah Microsoft Word document. Jadi yang ini you tak boleh buat sendiri sebab dah akan bagi masa dan kadang-kadang you pun tak menepati apa yang dia nak. So the best is pusat siswazah sendiri seperti mana yang kami dah buat, kami buatkan dengan pusat siswazah tu supaya dia disiapkan. Okey, diluluskan dan diupload di website masing-masing. Hampir semua universiti kat Malaysia ni saya terlibat. Kalau saya tak terlibat pun Dr. Zulki yang terlibat. Idea dia masih lagi sama. Kita nak memudahkan pelajar. Okey, itu sajalah pesan saya pada hari ini. Terima kasih Dr. Syafiee. Terima kasih Peace Ali, Fazli, Dr. Noyati. Dan saya melihat satu perkembangan yang baik bila ex-pelajar UiTM, ex-pelajar institusi lain ni bila mereka kembali ke alam pekerjaan masing-masing, mereka dah dapat idea yang betul dan menggunakan menggunakan template yang betul lah. Dan contohnya macam Unisham tu pelajar UiTM, Dr. Syahiza. Dr. Syahiza.
dia pergi bila balik ke kampus dia masing-masing dan dia buatkan. Dan sebenarnya kami punya tim disokong oleh seramai 100 lebih academician daripada banyak universiti kat Malaysia ni yang secara tak langsung menyumbang kepada tempat tu sendiri. Macam di Unimas, Prof Wan Azlan, dia boleh kontak. Di USM tadi Puan Jamilah. Di KUIS Dr. Faiz. Di mana lagi? Di UMP Dr. Syafi'i. You boleh beritahu mana universiti yang you rasa perlu, nanti kami akan maklumkanlah. Okey. Itu saja. Kalau ada apa-apa soalan lagi boleh letak di ruang komen ataupun boleh PM kami untuk kami bantulah. Alright. Okey, kita tunggu Koko ada lagi 1-2 soalan sebelum kita berakhir sesi kita pada hari ini. Mana-mana yang nak beli, jangan lupa place order. Boleh place order di Shopee. Okey, boleh. Hari ini kita akan buat shipping. Okey, so kebanyakan okey. Ya, QR code tu. Siapa yang nak ni boleh. Ataupun boleh saja pergi ke Shopee, search sahaja MZJ Formatting Tab. So dia akan pergi kepada page produk tersebut lah. Okey. Terima kasih Noraihan Isa. So inilah antara yang kami cuba nak bantu pelajar postgraduate di Malaysia ini. Okey, supaya proses untuk format thesis lebih mudah. Okey. Okey, kita dah bersiar langsung 1 jam 37 saat ni. Lama juga ni. Tadi ada lagi Koko ada soalan sebelum kita mengakhiri sesi kita pada hari ini. Mungkin lagi lepas ni kita kena buat sesi lagi kot. InsyaAllah boleh, tak ada masalah. Kalau ada permintaan boleh komen admin boleh komen admin. Masih ada 67 orang melihat dan share adalah 78 share ni. Bagus, alhamdulillah hari ni ada 78 yang share. Bagus. Kita akan tinggalkan rakaman ini, anda boleh tengok balik nanti. Koko ada yang ada kerja. Bila training akan buat? Dia dah tanya dah tu. Nanti kami akan update training di Facebook page dan di Facebook group. InsyaAllah ada tarikh. Saya rasa yang terkini 17 Julai insyaAllah. Okay. 17 Julai lah insyaAllah training terkini secara online Online insyaAllah 17 Julai. Kami tengah cari tarikh. Nur Fahana daripada USM tadi tu. Sangat membantu untuk memudahkan penulisan tesis untuk mendelay dalam MZJ. Sabarinah tak tahu daripada mana tu. Sabarinah tak sure, boleh komen sikit daripada mana? Oh, ramai dah order tu. Ustaz Izzat pun dah order tu. Tu dia. Okey. Nanti bila dah beli yang advance punya set, saya akan bantulah nak gunakan dia lagi insya-Allah. Ada rakaman video, jangan bimbang, ada rakaman video. Di sini pun ada letak video dia menggunakan basic menggunakan template. Sebenarnya kena belajar dulu. Jangan ada template tapi kalau tak tahu cara nak guna pun tak susah juga, anda kena tahu cara nak guna template tu. Alright. Tu dia daripada Singapura. Ada daripada Singapura tu. Betul. Ramai ni daripada. Saya ada semalam minggu lepas yang workshop TC formatting dengan Mendeley pun sama juga. Daripada Singapura tetapi belajar di UM. UM dah ada template UM yang rasmi belum. Yang kami buatkan adalah boleh guna juga. Tak ada masalah. Boleh guna sementara dirasmikan oleh pihak Siswaza. Itu antara universiti yang kami usahakan jugalah. Student pun dah usahakan juga tapi masih lagi belum berjaya lah. Dr. Zuli alumni UM. UiTM di hatimu. Okey. Alright, terima kasih Dr. Fauzan. Okey, kerana join. Okey. So saya rasa kita dah boleh berhenti. InsyaAllah ada masa lagi nanti kita akan buat workshop.
dan kita akan bantulah bagi memudahkan proses memformat dokumen supaya boleh buat dengan sendirilah, tak perlu minta bantuan daripada orang lain, tak perlu upah, boleh survive sendiri. Okey. Okey, Cik Pishi. Rasa itu saja perkongsian kita daripada Dr. Zuli dan Dr. Juki. Jika anda nak order, boleh terus klik link Shopee yang telah diberikan. InsyaAllah syawal pun masih ada. Selamat Hari Raya semua. Walaupun kita tidak boleh berhari raya, bolehlah berada di rumah masing-masing. Kes COVID masih tinggi. Kita jaga kita. Okey, sekian saja. InsyaAllah kita akan jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.